أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. Pertama dan selamanya marilah bersama-sama kita merafakkan syukur sebesar-besar syukur kepada Allah. Sekali lagi pada pagi yang barakah dapat bersama-sama Allah Ta'ala berikan kesempatan, ruang dan peluang untuk kita berada di dalam sebahagian daripada majlis-majlis ilmu ataupun kita katakan taman-taman syurga, yang mana majlis ilmu dan taman-taman syurga ini, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, tidak lain dan tidak bukan adalah sebahagian daripada kita katakan kedudukan yang cukup dikasih oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Satu kedudukan yang besar sehingga Nabi sebut man salaka tariqan yaltamisu fihi sahhalallahu lahu bihi tariqan il jannah aw kama qala. Orang yang bergerak menuju dalam majlis ilmu, ibu-ibu pun dah lama dah dengan program majlis mauludnya, betul, dengan program ustazahnya di surau kita, di masjid kita, alhamdulillah. Dan ustaz tengok pun ingat salah surau tadi, masuk pintu depan tu lain dah kan, masuk dalam pun rasa macam tu suasana lain, ustaz ingat kat mana rupanya ni kan. Jadi alhamdulillah, maknanya satu bentuk pembaharuan. Okey, 4 perkara menjadi keutamaan untuk mengimarahkan rumah Allah. 4 perkara. Pertama, daripada sudut kemesraan, orang panggil AJK ataupun orang panggil carta organisasi dengan jemaah. Kemesraan untuk kita dekat, kayu ukur dia. Kemesraan. Nampak orang baru cepat-cepat pergi menyantuni. Kalau Tok Guru Ustaz sebut, cuba tengok orang niaga, kalau customer baru dia tak pernah nampak masuk kedai dia, macam mana dia layan? Lebih sikit, betul tak? Yang dah biasa ni bukan kata tak layan, tapi nak ikat dia. Nah, ini customer baru. Sebab apa? Sebab kita tahu dia boleh bawa keuntungan pada perniagaan kita, betul? Nampak-nampak macam dia tak pernah datang ni. Coba-coba, Assalamualaikum kak, duduk mana kak? Oh, duduk depan ni. Oh, ya Allah, ya ke? Nama siapa? Nah, tinggal mana, blok berapa? Buat-buat kemesraan. Jangan macam berlaku satu tempat. Nah, lama tak nampak. Sibuk sikit lah. Sibuk, ingatkan mati dah. Kurang asam, betul. Nah, jangan. Kemesraan, kayu ukur dia. Satu. Kedua, facilities. Facilities, kadang-kadang keselesaan, kadang-kadang tandas. Itu kayu ukur dia. Nah, kadang-kadang ruang lega dia. Dia panggil gitu. Nah, facilities menjadi keutamaan. Bukanlah ada orang kata, Ustaz, bukankah kita masuk daripada hadis Nabi yang Nabi sebut tu? Mana?
akan timbul di akhir zaman umat-umat manusia bermegah-megah dengan rumah Allah. Dia tak baca hadis yang kat belakang dalam hadis tu sebut bermegah-megah dengan makna apa? Tidak ada pengisian yang dijalankan, semata-mata zahir. Cantiknya ya Allah tengah laut, contoh. Ya Allah cantiknya puluh-puluh juta habis, bagus. Tapi tak ada pengisian. Bagaimana baginda Nabi SAW jadikan Masjid Nabawi one stop center. Orang musafir boleh singgah, orang berkelahi laki bini boleh jumpa kat situ, puak-puak ataupun kabilah-kabilah berpecah nak satukan di situ. Nah, jadi situ tempat dia, facilities. Itu penting. Nah, untuk imarahkan. Ini apa yang kita buat ni? Alhamdulillah. Dua. Yang ketiga, menjadi daripada bentuk orang panggil pengimarahan ataupun aktiviti. Kena ada. Nah, program lah kalau bahasa kita sebut program. Nah, cuti sekolah ni cadang dah. Budak-budak sunat kita buat nak. Nah, ada tak dalam karya penduduk kita mana budak-budak yang belum sunat? Kita open nak. Biasa kalau dekat klinik 150 kalau tak silap Ustaz. Berapa agak-agak? Ibu-ibu pun tak tahu. Nah, kau ada cucu-cucu lah. Nah, 150 kalau tak silap Ustaz sekarang. Berapa? 200? Lebih kurang lah kan. Nah, buat program. Kita buat kali ni RM70 saja. Nah, bomba pun datang. Tarikan. Contoh. Nah, budak-budak cuti sekolah. Nah, ataupun apa sajalah. Nah, ceramah malam tu kita dah biasa dah. Itu dah memang kita teruskan. Kuliah maghrib, ceramah perdana, apa saja. Okey, pengimaraan daripada sudut program. Dan yang keempat iaitulah peranan imam dan Bilal ketika mana solat berjemaah. Peranan. Suara tu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kejap baca Sudais, kejap baca Al-Ghamidi. Nah, kejap baca Syekh Junaid. Nah, tukar-tukar. Nah, peranan juga untuk tarik jemaah. Nah, bukanlah kata tak ada lagu, tak ada apa tu, salah ke, tak sah ke, bukan. Nah, kurang. Tapi kalau sedap, macam penyanyi lah. Nah, kalau yang baru-baru naik ni, alah Ustaz, TikTok je tu Ustaz. Nah, tapi kalau dengar Datuk Siti ke, pergi. Nah, suara imam tu mainkan peranan. Nah, bukan kata Allah Ustaz dah buat macam mana Ustaz. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Batuk tu. Betul. Azan, hayya 'alal falah. Nah, hayya 'alal falah. Nah, balik awal. Nah, ada dia punya, kita panggilkan kedudukan dia untuk kita imarahkan rumah Allah. Jadi alhamdulillah. Nah, satu pendekatan yang baik. Kita pun hampir sebulan lebih, kat 2 bulan lah. Tidak ketemu juga. Alhamdulillah, disebabkan renovasi yang berlaku. Alhamdulillah. Nah, Ustaz pun alhamdulillah ditakdirkan jadi pengurusi di tempat Ustaz di Semenyih. Alhamdulillah. Kan? Sebenarnya benda-benda macam ni selain daripada sumbangan orang ramai, boleh syorkan kepada pihak pengurusan minta bantuan zakat. Ada. Kalau dah minta tak apalah, alhamdulillah. Nah, kalau tak tahu cara dan sebagainya, Ustaz ada sahabat yang jaga belah Sepang ni. Kan? Dia bahagian pengurusan zakat. Boleh dapatlah shilling tu. Nah, baru ni Ustaz tukar kapet di surau Ustaz. Nah, dapat bantuan 50,000, alhamdulillah, daripada zakat. Kita memang ada locate. Nah, kita ambil gambar, kita dalam renovasi boleh, tapi kena banyakkan dia sikit lah. Biasalah tu kan, kita nak mohon kan, ada minit mesyuarat, ada lampiran, ada gambar dan sebagainya, dapat bantuan. Nah, baru ni Ustaz tolong satu surau di PJ Petaling Jaya, dia buat mihrab depan. Mihrab tu kan, depan tu kan, ukiran Islamik tu kan. Alhamdulillah dapat bantuan 30,000. Jadi alhamdulillah, satu kedudukan yang besar. Jadi insya-Allah pada pagi barakah ni kita nak masuk satu tajuk yang paling dekat dengan kita. Okey, satu tajuk yang dinamakan berkenaan dengan Isra wal Mi'raj. Tajuk besar ni.
Sebut Isra wal Mi'raj. Isra tu apa? Asra. Isra apa? Perjalanan. Kalau kita panggil bergerak. Betul? Isra bergerak, berjalan, tapi tak semestinya berjalan jalan kaki. Betul? Ibu-ibu balik kampung, ada orang naik train, ada orang naik flight, ada orang naik bus, ada orang naik motor, ada orang naik kereta, macam-macam lah. Okay? Maka perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj. Mi'raj apa? Mi'raj, Isra berjalan, tapi bukan jalan kaki, bergerak. On the way lah bahasa kita. Betul? On the way. Ustaz dalam hidup paling takut. Assalamualaikum. Tuan, ada dekat mana? On the way, on the way. On the way tu tak tahu dekat mana sebenarnya. Kadang-kadang dalam toilet lagi. Jadi bila sebut Isra, perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram, subhanalladzi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal, berjalan lailah ni malam, lailatul qadar. Subhanalladzi, maha suci Allah yang memperjalankan abdi, hamba, daripada Masjidil Haram, di malam hari, daripada Masjidil Haram Mekah menuju ke mana? Masjid apa? Masjidil Aqsa. Kerana umat ataupun kita katakan kiblat pertama kita di mana? Masjidil Aqsa. Sebab tu orang Yahudi nak sangat Masjidil Aqsa ni. Dia nak sangat. Okey, dia memang teringin sangat kita kata Masjidil Aqsa. Kerana kata Salahuddin Al-Ayyubi, siapa kuasai Masjidil Aqsa, dia yang akan kuasai dunia. Masjidil Aqsa tu nombor 3. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Yang mana kita akan kupaskan setakat mana masa diberikan kepada kita. Iaitulah bagaimanakah hari ini ibrah. Ibrah ni orang sebut pengajaran. In English, lesson learn. Apa iktibar kita nak ambil, dan juga solusi penyelesaian yang perlu kita baiki, terutama di akhir zaman kita ni. Kita betul-betul cukup akhir zaman. Walaupun kita tengok hari ni suasana kita macam ni, dalam keadaan menuntut ilmu, sebenarnya banyak lagi perkara-perkara yang kita tengok di luar sana jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada majlis ilmu, jauh lagi daripada dekat dengan kita katakan rumah Allah. Minta maaf ustaz nak cakap, kan, walaupun kita tengok akhir zaman hari ni satu demi satu tanda, tapi baru-baru ni mungkin tersilap, kan. Pandangan cadangan tu bagus, tetapi kadang-kala terlajak lidah dia bak hukum. Kalau kita tak tahu, jangan main-main. Dia undang-undang tak apa lagi, kan, kita berubah-ubah. Walaupun kadang-kadang undang-undang tu kita rasa sesuai, tapi ada yang menyusahkan pada orang juga. Tapi bila hukum hakam Allah, undang-undang dia takkan susahkan makhluk yang dia buat. Contoh, ustaz buat misal undang-undang manusia kita. Hari ni ibu-ibu nak renew lesen kereta, lesen memandu ataupun road tax kereta. Betul? Hari ni tak ada dah tahu yang tepek dekat cermin kereta tu. Dah tak ada dah. Semua dalam ni. Nampak satu sudut undang-undang ni baru, betul tak? Betul tak? Tepekkan road tax kereta tu. Bagi orang macam ustaz muda-muda ni senanglah. Ujung jari je, tek, bayar transfer, tak, geran nama JPJ link, pak masuk my EG, settle. Satu sudut. Tapi kalau kena yang otai-otai ni, kejap dia tengok bawah cermin mata dia, kejap dia tengok macam ni. Baru ni ustaz mengajar JPJ, ustaz kata kalau boleh JPJ bagi ustaz dapat jemputan.
Kalau boleh cuba pertimbangkan dua solusi. Ni kita nak mengaji ni. Tapi Ustaz nak kaitkan perihal dunia dululah. Dua solusi. Yang otai-otai ni, dia kadang-kadang tak reti benda ni. Dia sanggup tunggu tak apalah, lama sikit lah. Sebab boleh pakai setahun tu, dia kata tak apalah, tunggu kejap lah, 30 minit, 40 minit. Abah tak tahu ni, kadang-kadang Abah pergi kedai ke ada Roblox ke apa, Abah tak bawa telefon. Jadi sekarang ni Roblox semuanya tunjuk tu saja. Ni dalam ni sekarang pun ramai kebanyakannya, kalau orang-orang muda duit cash tak bawa. Semua QR, tet transfer. Habis-habis kad sekeping tu je macam IC tu, kad bank tu. Jadi solusi tu mungkin baik. Ustaz seronok benda macam tu, senang. Ustaz setuju gila benda tu ada. Ustaz tak payah nak pergi beratur JPJ. Ustaz klik je main EG, terus boleh pop masuk dekat link Ustaz, save saja, settle. Kena yang kita kata tu nak sebutkan, kadang-kadang solusi itu kita nampak baik, tetapi daripada satu sudut ada tetap kurangnya. Tetapi solusi daripada Allah, Ustaz nak kaitkan, baru-baru ni lah kan ada isu mungkin terlajak, dia tersilap lah tu, jangan kita menghukum. Abang Tailong kita, kenal Tailong Abang Rosyamno kita lah, tersilap tu. Dia pun dah mohon maaf, janganlah hantam dia, Ustaz baca kat Facebook, ya Allah. Dia tersilap. Dia kata ikutlah, nak terima pandangan dia, terima. Ada betulnya. Kalau salah mungkin ada salah. Dia kata kena buat pusat pelacuran. Sebab warga asing dekat negara kita berapa juta? 2 juta lah. Ramai. Jadi bini tinggal kat kampung, kadang-kadang tengok tiang pun tak boleh nak tahan dah. Jadi kena sediakan pusat pelacuran kepada orang-orang yang macam ni. Ustaz nak tanya, habis jadi pelacur tu budak-budak Melayu kita? Dia kalau kita tengok hukum Allah, dia tak boleh macam tu. Walaupun kita rasa tak ada agama pun yang halalkan perzinaan, walau apa cara sekalipun. Tapi betul lah, satu sudut dia kata boleh mengurangkan kadar rogol dan sebagainya. Tapi kalau dihitung-hitung, betul ke boleh kurangkan? Silap-silap lagi mudah-mudah orang berzina pula lepas ni pula. Jadi satu sudut dia hukum Allah, dia jangan. Sebab Allah Ta'ala tu dia buat kita dah, dia tahu dah. Bagi yang pernah kita kata bernikah, dalam kitab sebut merasai wati yang halal, kalau dia berzina rejam sampai mati, dia panggil muhsan. Kalau orang tu belum merasai wati yang halal, dia belum nikah tapi dia jima, dia panggil ghairu muhsan, ada sebat dia berapa kali. Allah Ta'ala tu dia buat solusi tu betul dah. Jadi bagaimana Isra' dan Mi'raj yang Nabi diperjalankan satu malam ni, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pengajaran yang kita nak dapat yang pertama sekali, Ustaz tak mau cerita panjang lebar lah tentang tarikh ke, walaupun sebenarnya tarikh ni berlaku khilaf daripada kalangan ulama. Ada kata 20 berapa Isra' Mi'raj kita, berapa Rejab? 20 berapa? 27. Ada setengah kata tak 27, 25. Dia nombor ni zaman tu belum ada lagi. Kalender hijrah tu zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Alah, tak payah cerita dululah ibu-ibu. Ibu-ibu punya ayah ataupun ibu-ibu punya tok, kadang-kadang lahir tahun lain, IC tulis lahir tahun lain, ada tak? Lambat-lambat, nenek dah 100 tahun dah ni. Dia kena, kalau tengok ni baru 75 ni, nek boleh kahwin seorang lagi ni, nek. Dah, nenek dah 100 tahun tu, salah tu IC tu, nampak? Okey, jadi kita kata tentang nombor ni jangan kelahi lah. Orang-orang tak, saya berpegang. Cuma ulama muktabar kata berlakunya Isra' Mi'raj Rejab, tidak berlaku Syaban, tidak berlaku Ramadan, tidak berlaku Jamadil Akhir.
Kerana chemistry Rejab tu, eja Rejab macam mana? Ra, Jim, Ba. Ra tu apa dia? Jim tu apa dia? Kepala asal. Ba tu apa dia? Perkataan. Ra tu 3 makhluk kan, berkait Isra' Mi'raj. Ra tu Rasulullah. Lepas tu, lepas huruf Rejab, Ra tu huruf apa? Huruf apa? Lepas tu? Lepas huruf Ra? Jim, dengan makna Jibril. Kan Jibril bersama dengan Rasulullah untuk masuk dalam syurga, untuk tengok binatang tunggangan tu. Apa nama dia? Ustaz lupa dah. Apa dia? Burak tu. Ra, Jim, Ba. 3 chemistry tu memang betul dalam Isra' wal Mi'raj. Jangan eja Rejab R-E-J-A-B. Yang tu sampai kiamat pun tak jumpa. Nah, Ra, Jim, Ba. Ra tu Rasulullah diperjalankan. Jim tu Rasulullah bersama dengan Jibril. Yang mana Jibril ni tadi bawa Nabi naik sampai Mi'raj, tangga-tangga gitu. Langit 1, langit 2, langit 1 nampak kena kerat lidah. Orang perempuan naik lagi langit kedua, nampak duk hantuk kepala. Naik langit yang ketiga, duk nampak orang perempuan kaki dua-dua tu bawa naik atas, dekat puting buah dada. Nah, kemudian kepala dekat bawah. Buat apa? Naik lagi tangga yang keempat, dimasukkan satu batang paip besi daripada api neraka Allah, dibakar, disula daripada dubur keluar ikut mulut. Naik lagi. Itu semua diperjalankan bersama Jibril alaihissalam. That's why Rasulullah tu, Ra tu Rasulullah, Jim tu Jibril, Ba tu iaitulah apa tadi? Burak, binatang paling cergas, paling laju. Sebilangan pendapat ulama dalam kitab Kifayatul Muhtaj menyatakan bahawasanya burak ni tadi, yang itulah Nabi sebut dalam hadis, umat aku yang paling beruntung adalah orang yang lebih banyak menangis berbanding gembira. Bermula peristiwa burak. Jibril bagi tahu kepada binatang tunggangan dalam syurga, oi, kalau kita lah, ramai-ramai ni putera perdana punya apartment, lepas bayang Jumaat hari ni, PMX kita semayang dekat masjid putera perdana. Contoh, Datuk Seri Anwar semayang kejap lagi. Ke betul kejap lagi dia datang? Tak ada kan? Contoh je ni. Lepas pukul 3 petang, dia nak masuk kawasan apartmen kita ni untuk rumah yang belah bawah je. Dia nak pilih nanti untuk ziarah. Contoh, jangan buat susah-susah. Contohlah, nah, ataupun buat makanan ringan. Agak-agaklah kebanyakan orang tu tenanti-nanti, pilihlah rumah aku. Ataupun misal siapa-siapalah, ataupun kita kata ulama ke. Nah, orang yang kita suka tu, dia kata dalam ramai-ramai rumah bawah lah, saya tak boleh naik atas. Rumah bawah ni saya nak pilih nanti mana-mana. Nah, so 1 buah rumah, 2 buah rumah, saya nak pergi tengok. Happy tak orang rumah? Manalah tahu kok Datuk Seri Anwar Ibrahim datang, boleh banglo sebiji, kata dia. Nah, manalah tahu aku duduk susah macam ni. Nah, dia boleh tolong. Happy. Tapi seorang rumah tu sedih. PA orang kanan Datuk Seri Anwar ke, ataupun PA ulama ke, bang, kenapa bang? Sedih. PM nak datang, Agong nak datang, Tuanku nak datang, Sultan nak datang, ataupun kalau ulama Habib Umar nak datang ni, orang lain semua happy. Ya, tapi seandainya kalaulah Allah Ta'ala tak pilih rumah saya nak sangat jumpa dengan ulama ni. Dia seorang ujung sudut burak tu, duk menangis, orang lain semua happy. Terbaik insyaAllah. Kalau bahasa kita lah, aku boleh ni. Nah, makhluk tu mesti naik atas belakang aku punya. Aku siap sedia dah untuk berkhidmat. Duduk ujung sana tu, burak tu duk menangis. Jibril alaihissalam pergi. Apa hal kalau bahasa kita lah? Apa hal kau ni? Duk menangis. Itulah saya dengar tadi Tuan bagi tahu ada makhluk teragung nak datang. Saya sebenarnya dah lama nak tengok dia dah. Saya terlalu rindu pada dia.
Allah Ta'ala pilih Buraq yang dalam keadaan sedih untuk berkhidmat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana satu bentuk Nabi sebut di dalam hadis, umat aku akan banyak masuk di dalam syurga Allah disebabkan meniti air mata, bukan sebab gembira. Asalnya kita, tapi janganlah salah faham pula, ustaz salah ke nak seronok-seronok, nak happy-happy, tak. Tapi banyak umat aku ini tadi diizinkan oleh Allah untuk masuk di dalam syurga sebab banyaknya meniti air mata, banyaknya mengalirkan penyesalan. Tambah-tambah kita duk baca doa kunut lagi ni. Nah, ustaz ingat lagi waktu ustaz mengaji satu tempat, imam tu baca kunut lama. Lama sungguh, menangis-nangis 2-3 orang jemaah. Habis daripada solat tu, ustaz tanya haji sebelah tu, nah Ji, haji menangis tu lain macam, haji faham ke maksud tu? Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim kalban min kilabik ya qahar. Allahumma ya munzilal kitab. Allah, haji nampak lain macam tu, Ji, haji menangis. Ya ustaz, saya menangis. Imam doa Palestin lama ke Ji kan? Ya ustaz, tapi saya menangis bukan sebab Palestin tu, sebab berdiri lama benar, kata dia. Kurang asam betul. Nah, menangis lama tak tahan lah ustaz. Ni, nah, nak cerita gambaran bahawasanya orang yang kita kata banyaknya menangis, banyaknya menyesal, akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk dalam syurga Allah. Sebab tu bulan Rejab dia berlaku peristiwa terbesar. Dalam kitab Kifayatul Mu'tad cerita. Sekejap lagi kita masuk 4 poin, nak ambil ibrah dia. 4 poin. Okey, kitab Kifayatul Mu'tad cerita. Malam yang paling mulia untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam apa? Paling mulia, malam Isra Mi'raj. Okey, tapi untuk kita malam yang paling mulia malam apa? Malam Jumaat. Boleh tahan juga malam Jumaat nanti. Nah, ustaz tahu malam Jumaat tu nanti dengan suami nanti malam Jumaat tu. Nah, malam Lailatul Qadar. Okey, paling mulia untuk kita. Tapi untuk Rasulullah, kalau orang tanya, ustaz, Nabi ni malam paling besar bagi dia apa? Lailatul Qadar. Bukanlah nak kata tak betul, kurang tepat. Lepas tu riwayat Al-Imam Tirmizi sebut Rejab bulan Allah, Sya'ban bulan Nabi, Ramadan bulan umat Nabi. Kenapa Rejab bulan Allah? Kenapa Rejab bulan Allah? Cuba jawab sikit. Kalau ada boleh jawab, kejap lagi ustaz belanja A&W. KFC tak boleh makan. A&W. Sebab Rejab dinamakan bulan Allah. Kenapa? Bulan Allah semualah bulan Allah ustaz. Betul. Tahu. Tapi dikhususkan oleh ulama. Kerana tak ada nak jawab. Kalau ustaz jawab, ibu-ibu kena belanja A&W. Nah, boleh ustaz tengok float tu sedap pula, baru ni tengok tu aiskrim tu dia letak tu kan. Geram je tengok ada orang makan masa tu. Aku tengok dia, biar je lah. Kerana dinamakan bulan Rejab tu bulan Allah, satu-satu waktu, satu-satu bulan, satu-satu ketika daripada Adam diciptakan sehingga Al-Masihud Dajjal, tidak ada makhluk yang boleh jumpa Allah Ta'ala dengan biji mata kepala. Ni, biji mata kepala ni. Ni, tengok depan ni. Ni. Kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril pun tak pernah tengok Allah. Kalau kita buat sebut katalah Jibril ni mudah kata orang kanan Allah lah. Allah Ta'ala tak perlu pun pembantu, kena ingat. Dia ada orang kanan dia. Ustaz nak cerita buat mudah faham. Biasa kalau orang yang rapat dengan kita ni special sikit tak dengan kita? Special sikit tak? Kadang-kadang kita tolong dia, rapat dengan kita. Betul?
PA. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya PA, khadam. Kalau dulu dipanggil khadam, kalau kita panggil personal assistant, Sayyidina Anas bin Malik. Sebab tu kalau mengaji mustalah hadis, paling banyak meriwayatkan hadis Sayyidina Anas bin Malik. Paling banyak Siti Aisyah pun tak banyak. Sedangkan Siti Aisyah bini Nabi. Sebab Nabi bukan semata-mata berada di rumah, Nabi banyak berdakwah. Sebab tu Anas bin Malik nampak sebilangan kata berkhidmat dengan Nabi 13 tahun jadi bodyguard Nabi. Nah, sebab tu dia nampak Nabi, oh semayang, oh mandi wajib, oh kencing, oh berak, oh makan, oh berdiri, oh minum, oh bercakap dengan orang tua, oh bercakap dengan orang muda, oh cara berjalan. Sebilangan kata Sayyidina Anas bin Malik tengok Nabi berjalan macam turun daripada tempat tinggi. Cara berjalan tegapnya turun daripada tempat tinggi. Padahal jalan tu menata. Cara berjalan Nabi special lah untuk Nabi. Ibu-ibu jangan try pula teruk penuh gamaknya kalau tu. Makin ke bawah pula ustaz tengok tu lain macam tu. Nah, ini alamatnya sakaratul maut nama dia tu. Nah, tak nak gambarkan haibahnya Nabi. Bila cara dia bercakap, bila dia duduk depan, personality, credibility dia bila bercakap, tip top. Jadi Jibril ni orang kanan Allah. Mudah sebutlah, bukan nak kata Allah Ta'ala perlu bantuan. Kena ingat tak ada makhluk pun dia tak heran lah. Ada orang tanya, oh kena pembantu ke Ustaz? Tak. Allah Ta'ala ni maha agung, cuma dia nak tunjuk, oi, kalau bahasa kita lah, daripada cahaya pun aku boleh buat lah. Malaikat, daripada api iblis tu pun aku boleh buat lah. Jarang betul tak? Satu kilang semua dia proses. Bawalah apa benda pun dia boleh buat. Katalah contoh kilang baju lah, ibu-ibu beli baju. Contoh, nah, biasa kita baju daripada benang, betul? Tapi baju daripada plastik, kilang tu boleh buat. Baju daripada kaca boleh buat. Baju daripada benang boleh buat. Baju daripada daun boleh buat. Baju daripada, bisa betul. Tak ada. Allah Ta'ala nak tunjuk, tanah pun aku boleh buat tau. Daripada tanah tu, Adam tu, yang kau duk pijak, yang kau duk ludah, aku boleh buat. Cahaya ni kau nampak ni aku boleh buat jadi makhluk. Api tu pun aku boleh buat dengan izin. Api tu pun aku boleh jadikan untuk bakar bahan api neraka iblis laknatullah. Jadi Jibril pun tak pernah tengok Allah Ta'ala. Nabi Allah Musa berapa kali minta dekat Bukit Tursina, wa kallamallahu Musa taklima. Hancur lebur habis gunung-gunung, tak mampu pikul zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak Allah Ta'ala depan mata, biji mata kepala. Ni tengok ni, di kedudukan yang terbesar, termulia, namanya Sidratul apa saya lupa dah, Muntaha. Bukan Allah Ta'ala duduk sana, kena faham. Oh, jumpa Arash, oh jumpa Sidratul Muntaha. Akidah kena betul. Ibu-ibu dulu belajar universiti, habis grab, ada yang degree, ada yang master. Kalau ibu-ibu dulu SPM dia panggil apa SRP SPM juga Sebelum tu dia panggil apa apa MCE bahasa Inggeris. Kalau yang sebelum tu lagi ada kan, ustaz dengar orang lama cakap apa SRP ke apa? SRP tu tingkatan 3 tu. Okey, ada MCE tu. Contohlah, boleh tak ibu-ibu dulu masa belajar tu nak pergi ambil tu, orang bagi dekat tepi jalan ke sijil tu. Nak guru besar tu datang, kenapa nak kena naik? Kalau sekarang budak-budak sekarang lagi lah 5 tahun 6 tahun dah buat majlis convocation, majlis graduasi dia panggil sekarang. Jangan main-main. Dulu kita apa dia panggil dulu, nak penyampaian hadiah dulu. Sekarang graduasi, alah bagi dekat tepi-tepi jalan pun boleh. Apa masalahnya? Sama je. Dipersilakan graduan daripada fakulti naik ke atas pentas untuk menerima sijil daripada chancellor ataupun bla bla bla, naik atas pentas.
Dengan pakai jubah. Terima dekat kedai mamak tak boleh ke? Alah, lepak-lepak dengan chancellor tu pakat-pakat bagi lah. Boleh je, tak ada apa-apa. Tapi sebab nak muliakan tempat. Maka Nabi naik untuk muliakan. Asalnya terima apa? Nak naik berjumpa dengan Allah tu terima apa? Solat. Asal 50 waktu tau. Kalaulah takdir 50 waktu, mudah-mudah kira lah setiap 30 minit satu waktu kena semayang. Ni 10.30 ni kena semayang dah. 50 waktu tau. Surau kita kena pakai 245 tu imam. Sungguh. Bilal kena pakai 400 orang. Begini-gini, siapa segala-galat setiap 30 minit? 30 minit 10.30 pagi. Tak payahlah, kalau pagi ni dah celek dah. Pagi tidur malam. Sebab satu hari satu malam 24 jam, betul? Kalau 1 jam sekali baru berapa waktu? Kalau 1 jam sekali, waktu kita satu hari satu malam 24 jam kan? Kalau 1 jam satu waktu baru dapat berapa waktu? Berapa waktu? 24. Tak cukup lagi. Jadi 1 jam bahagi 2. Jadi kalau 24 tambah 24 berapa? Baru 48. Ada 2 lagi waktu baki. Tu Ustaz kata 50 waktu terima daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk terima kefarduan solat, turun naik 9 kali. Nabi Musa nasihatkan. Nabi Musa ni bangsa Qibti, tubuh gagah tu. Tu bangsa badan-badan besar tu, sadar-sadar tu. Kalau kita tengok papa Arab, syah Arab tu kan, biasa tengok, biasa kat umrah. Saya pergi umrah ni belum ada rezeki lagi saya. Ni 14 saya bulan 2 ni saya terbang sekali lagi. Belum ada rezeki lagi saya nak cium Hajarul Aswad. Tak ada rezeki. Bangsa Uzbek tu, yang perempuan-perempuan tu dia sikunya aku, la ilaha illallah. Perempuan kita geram je tengok. Tapi maklumlah dekat Mekah, jangan. Kau niat jahat sikit je, cash terus dia bagi. Betul? Kadang-kadang belum sampai lagi. Ustaz pernah satu Jumaah, dia laki bini, yang tu pun laki bini. Laki bini kawan ni tak bersihat, wheelchair. Perempuan makcik ni bagi tahu dekat yang muda sikit tu, Anak pergi dengan Ustaz Nazri ke? Saya tahu balik ni lepas balik daripada cerita, balik daripada umrah, saya tahu cerita tu. Masa sana saya tak tahu, dia orang tak cerita. Nak nanti tolong tengok makcik duduk, makcik tu atau wheelchair. Nak tolong tengok makcik ya nak. Makcik ni kadang-kadang tak apa sihat. Yang ni ada suami dia. Yang ni pun yang sihat muda ni, akak tu dengan suami dia. Akak tu bukan sound lah, bagi tahu, cik, kak, minta maaf, saya pergi umrah bukan nak jaga kak, saya nak buat ibadat. Sombong sikit lah barangkali. Sampai dekat sana, saya tak tahu lagi cerita ni. Saya balik Malaysia pun saya tahu dia orang cerita. Yang sihat tadi tu terlantar dalam bidik. Yang makcik ni tadi yang wheelchair, siap tolong pergi ambil makanan dekat buffet bagi dekat dia. Tu kata jangan main-main. Mekah ni, tanah haram ni, Madinah, jangan dia buat main-main lah. Ya Allah, busuknya ketiak orang tu, ya Allah. Kau tengok balik kejap lagi kau punya ketiak macam mana pula. Kau pakailah deodorant macam mana pun. Contoh, dalam ihram tak boleh pakai lah wangi-wangian. Busuknya, ya Allah. Kau punya ketiak ni tengit lah. Tunggu kejap lagi balik kita pula. Jadi sebab tu bila mana Allah Ta'ala berikan kemuliaan terbesar, 9 kali turun naik, kata Nabi Allah Musa AS, dia kata, Muhammad, tolong bagilah jumpa Allah Ta'ala. Kau kan dah dapat mukjizat paling besar kan? Kau boleh berjumpa Allah Ta'ala kan? Kau pergilah minta kurang. Bukan apa, umat kau halus-halus, sabsani ya. Umat aku nak bagi berapa waktu pun tak mampu. Apatah lagi umat kau ni halu-halu, keding-keding ni. Betul kalau kita pergi sejarah, ada kata Nabi Adam punya baju tu lah. Ada kalau kita tengok kat muzium tu, Nabi Allah Adam seluar tapak kaki, Masya Allah, macam satu tubuh kita tapak kaki. Besarnya nak katakan.
Tegaknya nak katakan. Turun naik 9 kali. Setiap turun 5 kurang 5 sampai 5. Kata Nabi Allah Musa, "Gi lagi." Jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Cukup dah wahai Allah Musa, Nabi Allah Musa. Setakat ni je aku malu dah. Tak boleh nak naik lagi dah. Kau percaya cakap aku, umat kau 5 waktu pun takkan mampu." Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam balik. Nabi jawab apa? "Wahai Musa, Allah Ta'ala berfirman kepada aku, 5 waktu umat aku semayang, pahalanya sama macam 50 waktu sehari semalam difardukan." Tapi orang tak tahu. 5 waktu pun berapa ramai orang yang tak sembayang. Jadi solusi yang pertama yang perlu kita perbaiki di akhir zaman kita ni, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Isra' wal Mi'raj kita ni, pertama sekali, akidah kita tu mesti kena betul. Tulis dalam kurungan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ni pertama sekali dia nak masuk dalam lubuk kita. Akidah. Minta maaf Ustaz nak cakap, dekat tempat kita tak ada perang-perang, tapi dia masuk otak kita. Baru ni ada tak dengar tak? Alah, orang lelaki je boleh kahwin 4. Apa salah kami orang perempuan pun kahwin 4? Mabuk ketum nama dia. Kau nak binkan dengan siapa dalam perut kau tu? Dia masukkan akidah. Alah, orang lelaki je dapat faraid banyak. Apa kena-mengena pula? Nah, bagi sama rata lah. Hari ni orang perempuan pun boleh kerja lah. Nampak? Ada tempat-tempat yang mana boleh dibicarakan tafadhal ma'jura. Tapi hukum Allah jangan buat main-main. Sebab tu hari ni di akhir zaman kita, akidah kita ni betul-betul. Dia tak ada dah. Kalau tempat kita jarang perang-perang, tembak-tembak negara luar mungkin ada lah. Hari ni akidah. Betul. Hari ni tak ada masalah. Berlaku cinta sejenis hari ni. Orang-orang cerdik pandai yang berjuang itu, minta maaf cakap lah. Apa salahnya? LGBT, apa salahnya? Biarlah, itu hak kemanusiaan lah. Dia nak jantan dengan jantan ke, laki dengan laki ke, perempuan dengan perempuan ke, betina dengan betina ke. Apa salah? Sebab tu pertama, hati-hati ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Anak-anak kita hari ni, ibrah yang kita boleh ambil, pengajaran peristiwa Nabi SAW. Yang pertama, akidah kita mesti kena betul. Sebab tu kenapa digelarkan Abu Bakar As-Siddiq. Sebab apa? Abu Bakar yang benar. Sebab dia turun je, Nabi turun je, Nabi terus sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq. Perjalanan daripada Masjidil Haram nak pergi dekat Palestin berapa lama? Berapa lama perjalanan tu? Naik unta tu setengah kata 40 hari 40 malam nak sampai tu. Pit stop, berhenti daripada Masjidil Haram. Kalau naik kereta, naik motor, naik kenderaan, naik flight cepat. Naik unta dengan jalannya. Tapi baginda Rasulullah SAW turun bagi tahu kepada Abu Bakar As-Siddiq, aku diperjalankan satu malam. Tapi Nabi tak bagi tahu pada Abu Bakar dulu. Nabi bagi tahu pada orang ramai. Orang ramai pergi jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Aku dengar kata Rasulullah cerita, Rasulullah petik. Nabi bagi tahu dia berjalan daripada Mekah semalam sampai Masjidil Haram. Diperjalankan oleh Allah daripada Masjidil Haram, bom naik Sidratul Muntaha. Turun balik. Turun di Mekah ni bagi tahu aku diperjalankan. Kata Sayyidina Abu Bakar, kau dengar mulut Nabi ke orang ramai? Aku tak percaya satu malam. Contohlah macam kita lah, pergi London patah balik. Mana itu mimpi ada lah. Aku tak percaya, bohong lah. Kau pergi kejap, lepas tu besok kau sampai balik. Oh, benda kau ni? Tak percaya. Tapi Abu Bakar tanya, you dengar daripada mulut Nabi ke mulut cakapan-cakapan orang? Dia dengar sendiri. Jawabnya bahawasanya, Abu Bakar, aku dengar sendiri daripada mulut Amirul Mukminin Rasulullah. Abu Bakar jawab apa? Lebih daripada tu pun aku percaya. Maksudnya lebih daripada tu pun, kalau katalah berjalan tu jangan kata satu malam, 1 jam je
pun aku percaya. Contoh. Nampak? Sebab tu apabila kita ni tadi ambil pengajaran pertama, akidah kita kena duduk pada tempat yang betul. Jangan jabariyah, terlalu bergantung Allah Ta'ala. Qadariyah, semua benda berlaku saya punya usaha. Kita i'tiqad ahli sunnah wal jamaah tengah-tengah, didahului dengan usaha ikhtiar kita. Nampak? Janganlah lepas kita ni tadi daripada semayang, bang tak pergi kerja bang, tak pergi. Oh ya ke? Bang kita cari rezeki ni, tak ada dah, saya nak bawa ke negeri akhirat dah. Oh gitu. Habis anak dekat rumah makan dah, tulan tu tengah berzikir dah ni, mana tahu nasi ayam turun pula ke. Jangan. Fa idza qudiyatis solatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Keluar, jangan duduk. Okey, apabila dah berjaya untuk melaksanakan ibadah, cari fa idza qudiyatis solah, keluar. Okey, jangan kita duduk untuk mengharapkan jabariyah semata-mata Allah Taala bagi rezeki. Ini i'tiqad kita. Satu. Yang kedua, solusi pengajaran kita berada di akhir zaman ni, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah SWT, iaitulah kita kata doa kita kepada Allah untuk minta dijauhkan azab daripada Allah. Syurga, matan hadis sebut, Syama'il Muhammadiyah kata, dalam kitab Syama'il Imam Tirmizi sebut, umat Nabi semua masuk syurga, semua. Asalkan jangan kemuncak bagi segala maksiat, iaitulah asyirku billah. Syirik pada Allah tu jangan. Ustaz mati dia, ustaz buat apa dia, ustaz? Ustaz ni mati berzina, ustaz. Ustaz mati minum arak, ustaz. Ustaz mati bunuh orang, ustaz. Ustaz mati judi, ustaz. Tetap masuk syurga, tetap. Tetapi doa kita kepada Allah, jangan jauhkan, jangan lepaskan, jangan gugurkan. Minta supaya Allah jauhkan kita daripada azab api neraka Allah. Itu nombor satu dulu. Kata ulama, lepas tu baru minta untuk diizinkan Allah masuk syurga. Kerana umat Nabi semua masuk syurga, tetapi tidak semua umat Nabi terlepas azab api neraka. Tak. Semua masuk syurga, kita semua umat Nabi. Tapi apakah kita semua terlepas azab api neraka? Mudah-mudahan begitu. Ada orang kena bakar dulu. Betul? Duduk dalam api neraka, bakar dulu ratusan, ribuan tahun. Nabi pun datang, isfa'lana, bagi dia syafaat, pun masuk. Tapi kena bakar dulu. Bakar tu tak tahan. Paling ringan azab orang yang diazab dalam api neraka, suruh pakai selipar. Malaikat Malik Zabaniyah tu jaga pintu neraka tu. Malaikat apa tu? Malaikat Malik kan. Syurga Ridwan betul. Sepak pun tidak, terajang pun tidak, tolak pun tidak. Kau main sini sekejap, kata Malaikat Malik Zabaniyah. Kau main sini sekejap. Ya tuan, ada apa tuan? Sekarang amalan kau ni dah confirm dah ni. Mahkamah Allah dah keluarkan dah ni. Kau dengan aku, bukan kau dengan Ridwan. Itulah, saya dah menyesal dah. Menyesal tak menyesal, sekarang kau dah sampai kat sini. Habis tu saya kena apa tuan? Aku tengok kau punya amalan, kau punya salah ni berat. Habis ginilah, aku tak letakkan kau dekat neraka Jahannam. Aku tak letakkan kau neraka Wil. Aku nak kau pergi pakai selipar tu ya. Selipar apa tu tuan? Kau pakai je lah, kau janganlah banyak cakap. Kalau di sebah kita lah ni, macam orang jaga penjara tu ke, orang jaga lokap tu kan, tuan ni apa baju ni tuan? Kau pakai je boleh tak? Kau jangan banyak cakap boleh? Tuan, dia boleh tanya pula, purple ni salah apa? Kan baju kan ada banyak purple. Orange ni salah apa? Kau ingat aku cikgu ke apa, kata polis tu? Kau pakai je sekarang ni, baju tu je ada. Banyak cakap pula kau. Itu istilah. Kata Malaikat Malik Zabaniyah, aku untung tau, tak pukul kau, tak sepak, tak terajang kau pergi pakai je kasut tu. Pakai, kata Nabi SAW, pakai saja, gelegok otak ni, gelegak. Pakai.
Sebab tu kata Rasulullah, sebab tu kata dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, kata ada Imam Tirmizi, umat Nabi semua masuk syurga, tapi tak semua terlepas azab api neraka. Sebab tu minta doa untuk jauh azab api neraka tu lebih banyak daripada masuk syurga. Bukan kata, oh lepas ni tak payah minta masuk syurga lah Ustaz. Tak. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inna nas'aluka ridha kawal jad syurga tu. Assalamualaikum wa na'udzubika min sakhatika wan nar, api neraka. Minta. Cuma ulama nak nampakkan kau minta syurga tu cantik terus, tetapi jangan lupa waqina adzaban. Ini solusi ni sebab tak tahu. Na'udzubillah min zalik. Boleh jadi ni kata kadang-kadang kita mula ni rasa takut ada sebab ada, tak tahu amalan kita dekat banyak-banyak ni. Boleh jadi kita azab dulu. Nah, kau datang mengaji tu kau riak sebenarnya. Riak ni dia dengan Allah. Jangan kita pula, oh Ustazah Jamaliah tu riak tu, dia mengajar kat depan tu. Itu mabuk ketum nama dia tu. Yang riak empunya diri je tahu. Tak usah kita judge orang. Alah, sikit-sikit ajak pergi kuliah, sikit-sikit ajak pergi kuliah. Kita orang ada kuliah kita orang lah. Alah ustazah tu, alah ustaz tu, riak lah tu. Lebih kurang ayah pin dia orang ni. Tahu? Jangan layan. Riak ni kita. Ada orang kita semangat, tak ada orang kita tak buat, tak mau. Okey? Jadi apabila permintaan doa kita kepada Allah tu, jaga elok-elok. Sebab tu dituntut bulan Ramadan, doa jangan tinggal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Jangan tinggal doa ni. Kalau dalam Ramadan, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rejab jangan tinggal. Ikut Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkati usia, berkati hayat, berkati sihat ni ya Allah, berkati rezeki ni ya Allah, berkati apa yang kau pinjamkan dalam Rajab dan Syaban. Wa ballighna, paling penting ya Allah, kami minta ya Allah. Kami rayu gila lah ni, kalau bahasa Melayu kita mudah nak faham lah. Kami minta sangat-sangat ya Allah. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami dalam bulan. Jangan tinggal doa ni. Lepas habis sembahyang jangan tinggal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jangan tinggal. Imam tak baca, kita baca sesuatu. Sekali lagi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mesti kena doa. Jangan tinggal every 5 waktu. Last, Allahumma barik lana fima razaqtana. Ikut juga doa makan. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tu lapar sangat tu bang. Doa makan pun ikut juga barik lana. Ikut ya fima razaqtana. Itu nasib baik tak sebut wakina azabana lagi tu kan. La ilaha illallah. Teruk betul jemaah ni. Lama tak datang 2-3 bulan. Sampai ustazah boleh berhenti dah kot ustazah. Lapar sangat tu ustazah. Hai, doa makan pun turut juga tu. Nah, jadi nak gambarkan bukan tak ada masalah. Nah, Allah Taala takdirkan kepada kita. Tak apa. Allah ustaz, tak semestinya doa makan ustaz. Ada orang datang jumpa saya, kami kadang-kadang cari parking ustaz. Allahumma barik lana tu je ustaz. Fima razaqtana tu jumpa parking tu ustaz. Boleh. Ustaz tahu, tapi nampak now kau tak hafal soal doa-doa lain. Doa makan aja. Okey? Jadi minta doa tu paling penting. Kedudukan kita paling besar. Okey? Nombor 2 ni paling besar. Nombor 1 jaga akidah. Nombor 2 jangan putus hubungan kita dengan Allah. 3, peristiwa Isra wal Mi'raj dalam hadis menyatakan ramai orang perempuan masuk dalam azab api neraka. Okey? Ramai. Kita katakan kedudukan yang kita kata seseorang manusia itu tadi
diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk di dalam syurga Allah. Tetapi kena ingat, dalam peristiwa Isra wal Mi'raj itu Nabi nampak paling ramai golongan siapa? Golongan wanita. Sebab itu dalam hadis menyatakan, be careful, tak kira lah laki ke perempuan ke, especially in English sebut gitu, Jawa especially. Bahasa Melayu kita terutama perempuan, tolong jaga dua benda berlubang. Pertama, mulut kalian. Yang kedua, faraj kalian. Tolong jaga. Kerana kata baginda Nabi SAW, umat aku dicampak dalam api neraka Allah, especially kaum an-nisa, wanita, asbab dua benda tadi. Jangan kata laki tak ada, sama je. Nah, tak semestinya faraj. Bila sebut faraj ni lubang. Kalau orang mengaji bahasa Arab, faraj bukan kemaluan tu saja, bukan vagina tu. Nah, bukan kemaluan wanita tu. Faraj lubang. Bagi wanita tu lubang tu kemaluan dia, bagi lelaki zakar tu lubang dia. Umat aku banyak masuk dalam api neraka Allah, dua benda berlubang. Yang pertama, mulut. Mulut. Nah, dia tu baru beli rumah, baru beli kereta, dia makan duit rasuah tu, kurang ajar betul. Tak ada semena-mena kita kata dengan orang. Nah, kalau orang tu salah, orang tu tak tepat, orang tu tak betul, tanya. Tabayyun, bukan tibayyun. Tabayyun dulu. Ni. Yang kedua, tolong jaga betul-betul daripada sudut kemaluan kita. Nah, kemaluan ni mungkinlah, kalau yang hadir ni mungkinlah, insya-Allah. Tapi kadang-kadang mulut kita. Nah, macam Ustaz cerita tadi ya. Lama tak nampak bang. Oh, keluar sikit outstation. Ingatkan mati dah tadi. Tak ke? Mungkin dia nampak bergurau tapi orang terasa. Nah, jadi jaga-jaga. 3, ibrah. Dan yang terakhir, Ustaz nak ambil kesimpulan kita untuk kita perbaiki akhlak kita di akhir sekali pada peristiwa Isra wal Mi'raj ini. Yang paling besar, yang paling utama, ingat, dalam hidup ni Nabi sebut pada Isra wal Mi'raj, okey, macam mana pun kita dalam hidup, jangan sama sekali cari redha manusia. Cari redha Allah. Orang tegur, ra'i. Tapi buatlah baik macam mana pun, tetap orang akan cari salah ibu-ibu, ayah-ayah. Betul ke tidak? Betul ke tidak? Baiklah macam mana. Hatta baginda Nabi SAW, siapa benci Nabi? Abu apa? Ustaz lupa dah. Yang benci Nabi, Abu Jahal. Bapa saudara dia yang paling kita kata mula-mula suka lahir pada dia, tapi lawan terang-terang dengan bini dia, Abu Lahab. Apa nak cerita? Ingat, kita cari redha Allah. Satu kain putih, Ustaz ambil satu dakwat, titik, makalah kain kapan tu putih tu, satu titik maka. Panggil kejap, bang. Oh bang, jap. Bang, ni kain putih ni kan? Bang, abang nampak apa kain putih tu? Mesti dia cakap nampak titik hitam tu. Dia takkan nampak putih-putih tu. Itu fitrah manusia. Kau buat sekali salah, orang akan canang kau punya salah. Tapi kau buatlah betul macam mana buat macam tu je lah. Sebab manusia fitrahnya begitu. Maka kita ambil kesempatan di dalam bulan Rajab. Ingat, hidup kita apa pun cari redha Allah. Okey? Cari redha manusia takkan boleh. Ustaz dah cerita kan?
Ustaz pergi mengajar satu tempat dekat Kajang ke belum? Tak apalah cerita. Ustaz mengajar. Lepas habis kuliah maghrib, azan, solat isyak, habis solat isyak ada ba'diyah, betul? Kita buat ba'diyah isyak kan? 2 rakaat. Ustaz nak balik, ada seorang datang tegur. Orang Kedah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Ada nak tegur sikit lah Ustaz. Oh, Alhamdulillah Ji. Ustaz minta maaf kalau kata ada salah baca Quran, salah sebut hadis, salah baca ayat. Ustaz minta maaf. Tak ada Ustaz, yang tu tak ada. Ustaz mengajak, Masya Allah. Dia orang Kedah. Nah, cuma ada nak tegur sikit je lah Ustaz. Nah, kalau boleh Ustaz jangan duk buat lagi lah Ustaz. Apa dia tu? Tak ada apa Ustaz. Ustaz baca hadis, penyampaian Ustaz, okey, cuma lah nak tegur dekat Ustaz sikit. Ya. Ustaz je ni ra'i je, orang nak macam mana? Kata berhenti awal, saya berhenti. Nah, Ustaz kami nak tangguh dulu lah Ustaz, kelas malam ni ada ke program. Okey je, saya ra'i, layan. Lepas tu surau saya kata ni surau saya jadi pengurusi, bukan surau saya. Siapa nak buat majlis kahwin, nak buat program apa, bagi tahu. Saya on saja, asalkan benda tak berlanggar dengan syarak. Itu makin Alhamdulillah lah. Dia kata kalau boleh nak tegur Ustaz sikit lah. Ya, ada apa tu? Kalau boleh Ustaz main mengajak dekat sini, waktu Ustaz kuliah tu satu je, saya nak nasihat Ustaz, saya nak tegur. Ya, tak apa Ji. Habaq je. Apa dia tu? Kalau boleh lah, suara Ustaz tu slow sikit. Kurang ajar betul. Yang lain okey, tak ada apa. Dia orang Kedah. Saya ajuk orang Kedah je sebab saya duduk Kedah kejap. Saya mengaji, saya boleh cakap sikit-sikit je. Nah, suara tu Ustaz, Allah, ya ke? Ya. Saya pi bilik PA system. Daripada 5 volume saya turun jadi 4. Tara tu juga suara Ustaz. Mai turun 3, mai turun 2. Lah saya faedah ikut gila, kurang asam dalam hati Ustaz. Patut aku rasa kurang je suara aku ni. Ustaz pun tanya dia. Ustaz kata, kalau suara kuat tu dia jadi macam mana? Tak sedap ke? Sebab speaker okey, mic cantik okey. Tak ada apa Ustaz. Tapi cuma itulah, bila Ustaz mic, kami ni yang duk sandar dekat dinding, bila tara Ustaz piku suara tu, kami tak boleh nak lena. La ilaha illallah. Maknanya kau datang nak tidur kuliah aku macam mana? Dalam hati tak sebut macam tu. Masa tu Ustaz tengok haji tu kecil besar je masa tu. Nah, jadi nak kata macam tu lah dalam hidup kita. Rupanya dia tak boleh nak lena. Nah, biasa Ustaz-Ustaz lain mengajar macam ni. Tawaduk warak walaqa nama dia. Itu yang sedap lagi datang tu. Nah, tapi kena saya M16 ngam-ngam azan berhenti. Jadi tak boleh lah nak tidur. Dia kata itulah cuma suara Ustaz. Dah buat macam mana aku tak boleh nak slow-slow, tak pandai. Nak slow-slow ke mungkin kena panggil orang lain lah. Nah, memang saya macam ni. Nah, tak boleh. Tuan-tuan, kita tengok. Nah, orang tidur ke, azab sakaratul maut ke, mengantuk ke, tu saya tak boleh macam tu. Nah, jadi itu antara yang Ustaz nak kupaskan sebagai kesimpulan kita pada pagi barakah. 4 perkara yang perlu kita ambil iktibar. Jadi insya-Allah segala perkongsian kita pada pagi barakah ini mudah-mudahan mendapat kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting, Allah Taala pinjamkan kepada kita satu bentuk masa, yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita hari ini. Mudah-mudahan insya-Allah perkongsian kita mendapat kedudukan yang baik, mendapat kedudukan yang barakah, dan yang paling penting ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita cubalah buat yang terbaik. Nah, umur kita pun tak lama dah. Nah, dia bukan kira muda, kira tua, kira apa semua. Nah, tempat kita sebenar tu dekat bawah. Semalam depan rumah Ustaz meninggal dunia. Sihat walafiat, 47. Tak tahulah heart attack ke apa ke. Jadi inilah kita nak minta supaya Allah Ta'ala beri kebaikan pada kita. Segala yang baik tu datang daripada Allah, salah dan silap tu datang daripada Ustaz sendiri. Ustaz mohon maaf banyak-banyak. InsyaAllah kalau kata jadual kita ada di sesi akan datang, kita roja-roja baliklah
sebab Ustaz akan terbang 14 hari bulan 2. Okey, kalau kata selepas daripada tu Ustaz mohon maaf banyak-banyak, insya-Allah mungkin ada ustaz lain yang menggantikanlah. Okey, jadi Ustaz di sini nak ambil kesempatan untuk mengucapkan kita sama-sama dalam bulan Rajab ni kita ambil peluang untuk kita rebut pahala kita. Ada orang yang puasa Rajab, betul? Teruskanlah. Tak ada dalil lah Ustaz. Puasa tu pahala ke azab api neraka? Nah, ada kedudukan Isnin Khamis, tambah-tambah qada dulu-dulu tinggal banyak. Kita pun tak tahu. Dulu-dulu entah ilmu tak tidak. Nah, puasanya macam mana, niat di malam hari ke tidak, jadi banyak. Kita ambil kesempatan. Mudah-mudahan yang baik daripada Allah, salah dan silap daripada Ustaz sendiri. Mohon maaf banyak-banyak. Ada rezeki nanti kita berjumpa lagi pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aku qauli hadza wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul as serta doa daripada Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wardina warda anna ya maulana. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.